kembali semula ke PDPR setelah seminggu bercuti dan menyambut Hari Raya Aidiladha. Baik, pada hari ini murid-murid semua akan bersama-sama dengan Ustazah Syazwani lagi dalam Pendidikan Islam tahun 1. Dan pada hari ini kita akan sambung pada bidang Al-Quran di unit 7 iaitu bacaan, ikhfa dan iqlab. Baik, sebelum kita mula pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah harap semua murid-murid dah pun membaca surah Al-Fatihah beserta dengan doa sebelum belajar. Baik, kalau semua dah baca, okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ikhfa dan iqlab. Baik, sebelum tu saya nak beritahu apa yang kita belajar pada hari ini ada pada muka surat 26, 27 dan 28. Jadi kalau katakanlah dah habis tengok video Ustazah, dah faham, nak buat latihan ataupun nak buat bacaan latihan, boleh rujuk balik muka surat ni. Baik, okey, yang pertama kita akan belajar tentang ikhfa. Ikhfa ni ada dua. Satu, ikhfa hakiki. Ni ikhfa hakiki ada 15 huruf ni. Dan yang kedua, ikhfa syafawi. Kemudian kita akan belajar tentang iqlab. Okey, dia ada nombor kat sini. Satu, ikhfa hakiki. Yang kedua, kita akan belajar tentang ikhfa syafawi. Dan yang nombor 3 ni kita akan belajar tentang iqlab. Baik. Okey. Yang pertama, ikhfa hakiki. Kita kena tahu dulu apa dia huruf ikhfa hakiki. Baik, huruf ikhfa hakiki ni ada 15. Okey, banyak kan 15. Okey, jadi macam mana kita nak hafal huruf ni dengan cepat? Baik, Ustazah ada satu cara mana murid-murid boleh lagukan huruf ikhfa hakiki ni. Cara dia adalah lagukan macam Ustazah buat ni. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Tu macam tu cara kita nak lagukan dia supaya kita senang ingat. Baik, sama-sama sekali lagi. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Baik, Ustazah harap semua boleh ingat huruf-huruf ikhfa hakiki ni. Sebab apa? Sebab bila kita baca Al-Quran, kita nak pastikan kita baca dengan betul dan bertajwid. Baik, sekali lagi kita ulang. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Okey, jadi bila kita dah tahu huruf ikhfa hakiki, jadi macam mana cara bacaan ikhfa hakiki? Baik, cara bacaan ikhfa hakiki ni adalah sama ada bila huruf-huruf yang kita nyanyikan tadi ni sebelum dia ada huruf nun mati. Ni adalah huruf nun mati, nun yang tak ada apa-apa tanda dekat atas dia. Okey, ataupun kita panggil nun sakinah. Nun sakinah tu nun mati lah. Nun mati maksudnya dia tak function, tak bunyi fathah ke kasrah ke dhammah ke, dia mati. Baik, ataupun sebelum huruf yang kita nyanyi tadi tu ada tanwin. Tanwin tu adalah inilah baris tanwin. Tanwin tu adalah baris di atas, di bawah dan di hadapan. Dua baris di atas, di bawah dan di hadapan. Okey, sama ada dia dua baris di atas ataupun dia dua baris di bawah ataupun dia dua baris di hadapan. Inilah yang kita panggil fathahtain, kasrahtain, dhammahtain tu. Okey, macam tu. Okey, tahu kan tanwin? Fathahtain, kasrahtain, dhammahtain. So itu baris dua di atas, dua di bawah dan dua di hadapan. Baiklah, cara bacaan dia ialah dengan kita menyembunyikan huruf nun ataupun tanwin ke dalam huruf ikhfa yang 15 kita nyanyi tadi tu. Baik, okey. Kalau menurut buku ni, dia kata kat sini sebutan nun atau tanwin dibaca antara izhar dengan idgham. Baik, murid-murid mungkin tak faham apa itu izhar dan idgham. Okey, Ustazah akan terang dengan cara yang paling mudah.
Okey, bila mana nun mati bertemu dengan huruf ta, maka murid-murid perlu membacanya macam ni. Kuntunna. Okey, cuba dengar betul-betul pada bunyi nun. Okey. Nun itu kita tak jelaskan bunyi dia. Kalau bunyi nun tu jelas, kita akan bunyi dia kuntunna. Jelaskan bunyi nun tu. Tapi untuk bacaan ikhfa hakiki, kita mesti sembunyikan huruf nun ini ke dalam huruf ikhfa yang 15 kita nyanyi tadi tu. Jadi bunyi dia tak nun ni kita tak akan jelaskan dia. Kita akan sembunyikan huruf nun ni. Kuntunna. Okey, jom kita tengok hal lain pula. Okey, yang ni pula dia bunyi macam tu. Okey, kalau tanwin sama jugalah. Bila ada baris dua di bawah ke, di atas ke, di hadapan ke, okey, kita akan sembunyikan bunyi dia macam ni. Tiu. Kita bunyi ni'matin tujza. Kita tak baca macam tu, tapi kita baca ni'matin tujza ataupun jami'an summa. Ini tanwin fathatain bertemu dengan huruf tha. Huruf tha adalah salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Jadi bila bertemu tanwin bertemu dengan huruf tha, kita sembunyikan bunyi tanwin tu, jadi dia tak bunyilah jami'an summa, tapi dia bunyi jami'an summa sa'idan juruza wa ka'san dihaqa bisalamin zalika sa'idan zalaqa fijajan subula. Gitu macam tu cara kita membaca ikhfa hakiki. Baik, kita tengok lagi ada banyak lagi contoh yang mana murid boleh berlatih untuk sebut ni, supaya bila dah baca Quran nanti boleh baca dengan betul. Okey, kita tengok pula yang ni. Sama je, nun mati bertemu dengan huruf shin. Shin pun huruf ikhfa. Kita tak baca dia watan syaqqu, tapi kita baca watan syaqqu. Faman syariba, macam tu. Izan syatata, kita tak baca izan syatata, tapi kita baca izan syatata. Dia macam kita nak bunyi shin, tapi tak bunyi pun shin tu, cuma tanwin tu kita sembunyikan dia. Izan syatata wa yansuraka wa man salaha azaban sa'ada mandud wa man dhalla azaban di'fa yantiqun fa in talaqaha. Kita tengok yang last sekali. Munkirun faman kana saburan kathira. Okey, macam tu kita baca ikhfa hakiki. Maksudnya nun mati ataupun tanwin kita tak jelaskan bunyi dia. Kita sembunyikan bunyi nun mati dan tanwin ke dalam huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Jadi di sini diringkaskan formula untuk kita lebih faham lagi bagaimana cara bacaan ikhfa hakiki, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin, ni sudah terang tadi, tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15 tadi, sama ada huruf ta ke dicampur dengan huruf tha ke, jim ke, dal ke, ataupun huruf khaf atau kaf ke, mana-mana huruf yang 15 tadi tu, maka sebutan nun atau tanwin dibaca antara izhar dengan idgham. Maksud dia kat sini nun
tu kita sembunyikan dia dalam huruf ikhfa. Maksudnya dia tak apa nak bunyi. Macam kita sebut munkirun, kita sebut munkirun, kita sebut munkirun. Macam ni pula tanwin kita tak bunyikan dia saburan kathira, tapi kita baca saburan kathira. Okey. Untuk kita lebih cekap membaca ni, jadi kita kena praktiskan. Jadi untuk murid-murid yang belum lagi masuk Al-Quran, boleh praktiskan bacaan ikhfa hakiki ni pada muka surat 27 dan 26. Okey, ada banyak sangat contoh yang kita boleh praktiskan di rumah sampai kita cekap untuk baca ikhfa hakiki. Baik, itu adalah ikhfa hakiki. Jadi kita ulang kaji sikit. Ikhfa hakiki ada berapa huruf? 15. Okey, macam mana jadinya ikhfa hakiki? Apabila nun mati atau tanwin. Ni tanwin ni yang Ustaz tunjuk ni, tanwin, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf ni. Yang nampak ni 15 huruf ni. Okey, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 15 huruf ni, maka kita sembunyikan bunyi nun ataupun tanwin tu. Baik, sekarang kita tengok pula ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, ikhfa dia masih lagi ikhfa, sembunyi juga. Kita menyembunyikan. Tadi kita sembunyikan huruf nun dan tanwin. Sekarang ni kita sembunyikan huruf mim. Mim. Okey, kenapa ni nama ikhfa syafawi? Syafawi ni untuk kita faham, syafawi ni adalah bibir. Maksudnya bila kita membaca ikhfa syafawi ni pula, kita merapatkan bibir. Macam rabbahum. Dia tak rapat macam kita, tak serapat sangat, tapi dia rapatlah bertemu antara dua bibir ni. Dua bibir kita ni bila menyebut rabbahum bihim, dia bunyi dengung. Ikhfa. Okey, baik. Saya lupa nak beritahu, ikhfa hakiki tadi tu kita dengung, ikhfa syafawi ni pun kita dengung. Apabila huruf mim mati bertemu dengan ba, maka kita baca dia secara ikhfa syafawi. Okey, untuk huruf ikhfa hakiki tadi ada 15. Huruf ikhfa syafawi ada satu saja, iaitu ba. Dan cara dia adalah bila mim mati bertemu dengan ba. Ikhfa hakiki tadi adalah bila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 kita nyanyi tu. Untuk ikhfa syafawi ni pula apabila huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Jadi cara bacaan dia adalah rabbahum bihim ya'tasim billahi tarmihim bihijaratin. Kita tak baca tarmihim bihijaratin. Kita sembunyikan huruf mim ni ke dalam huruf ba. Okey, yang seterusnya fabashshirhum bi'adzabin alim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Okey, itu cara bacaan apabila mim mati bertemu dengan ba. Jadi itu adalah hukum ikhfa syafawi. Okey, yang ketiga kita tengok pula iqlab. Okey, iqlab. Iqlab ni pun sama macam ikhfa syafawi, huruf dia adalah ba. Tetapi yang berbeza adalah tadi mim mati bertemu dengan ba. Sekarang ni nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi untuk kena iqlab ni senang saja. Bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa mim yang kecil macam ni. Mim yang kecil macam ni dalam Al-Quran. Bila kita jumpa mim yang kecil macam ni dalam Al-Quran, maka automatik kita kena baca dia secara iqlab. Kita kena dengungkan bacaan. Misalnya liyumbadhanna min ba'di qabiran basira ambatat sab'a sanabil innallaha sami'un basir. Baik, soalan. Okey, apa beza ikhfa dengan iqlab? Huruf mereka berdua ni sama. Huruf ikhfa dengan iqlab ni sama, iaitu huruf ba.
Tetapi yang beza adalah ikhfa' syafawi ni apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Manakala untuk iqlab adalah apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba. Baik, soalan lagi. Apa persamaan di antara ikhfa' syafawi dan ikhfa' hakiki? Ikhfa' hakiki yang first tadi tu. Okey, persamaan ikhfa' syafawi dengan ikhfa' hakiki adalah kedua-dua bacaannya adalah kita menyembunyikan huruf. Menyembunyikan huruf apa? Huruf ni kalau ikhfa' syafawi kita sembunyikan huruf mim mati. Kalau ikhfa' hakiki kita sembunyikan nun mati dan tanwin. Baik, apa bezanya pula ikhfa' syafawi dengan ikhfa' hakiki? Beza dia adalah ikhfa' hakiki nun mati dan tanwin. Ikhfa' syafawi adalah mim mati. Dan huruf ikhfa' syafawi dan ikhfa' hakiki ni juga berbeza. Ikhfa' hakiki ada 15 huruf manakala ikhfa' syafawi cuma ada 1 huruf ya. Okey, jadi ringkasan dia ada dekat bawah ni. Di mana kita boleh tengok dekat info. Okey, ni adalah untuk ikhfa' syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka kita akan merapatkan bibir tanpa tekanan yang kuat dengan mengekalkan sifat dengung mim. Maksudnya kita rapatkan bibir. Rabbahum. Tapi kita tak tekan. Kita tak baca Rabbahum. Tak ada macam tu. Tak tekan sangat pun. Kita macam rapatkan macam lembut-lembut je bibir kita. Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Dan kita dengung juga bacaan dia. Okey, seterusnya adalah nun mati bertemu dengan tanwin. Nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Ini adalah iqlab. Okey, bila nun mati bertemu dengan huruf ba, okey, nun ditukarkan kepada mim. Okey, kemudian kita ikhfa'kan mim, maksudnya kita sembunyikan mim tu, kekalkan dengung. Okey. Secara ringkas lah saya cerita, bila mana kita jumpa tanda mim kecil ni, maksudnya kena baca secara iqlab. Okey, di dalam Al-Quran tulisan terkini macam inilah tulisan dia. Liyum badhanna. Okey, kita akan dapati ada huruf mim kecil ni. Tetapi kalau andai kata murid-murid terbaca dekat Al-Quran lama ke yang tak guna lagi huruf mim ni, okey, murid-murid jangan terkejut, ada juga. Okey, sebab sebenarnya asalnya kalau tak ada huruf mim kecil ni, kita tak confuse sangat dekat bahagian nun mati. Nun mati sebab kita tahu lah nun mati bertemu dengan ba. Tapi kalau tanwin bertemu dengan ba ni, macam ni. Innallaha sami'un basir. Asalnya mim ni asalnya tanda dhammah lagi satu. Asalnya tak ada pun mim ni, tapi dia dhammah tain, bertemu dengan huruf ba. Tapi tak payah risau, Al-Quran sekarang ni semua dah ada huruf mim kecil ni. Jadi senanglah untuk kita kenal yang mana satu iqlab. Baik. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini tentang ikhfa' hakiki dan ikhfa' syafawi dan iqlab. Baik, kita dah belajar tentang bacaan ikhfa' dan iqlab. Baik, Ustazah akan rumuskan di sini. Okey, kedua-dua bacaan ikhfa' dan iqlab ni bila kita jumpa dalam Al-Quran, kita kena baca secara dengung. Okey, itu persamaan ketiga-tiga dia. Okey, dari segi perbezaan adalah ikhfa' hakiki ada 15 huruf. Ikhfa' syafawi ada 1 huruf saja iaitu ba. Iqlab pun ada 1 huruf sahaja iaitu ba. Baik, saya harap semua faham bacaan ikhfa' dan iqlab pada hari ini dan dapat melazimi bacaan Quran dengan bertajwid dan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tugasan yang seterusnya.